InsyaAllah dalam proses untuk meningkatkan prestasi saya putra ni, sokongan mereka, sokongan daripada berbagai pihak akan membantu menaikkan kembali maruah saya putra dan menjadi rebutan di kalangan warga negeri Perlis ini, insyaAllah. Inilah ruang lingkup sekolah kami, iaitu guru, pelajar, pekerja AKP, pekerja keselamatan dan cleaner serta pekerja di ruang kami. Inilah ruang lingkup kami. Okay, apa yang kami boleh berikan untuk anak-anak pelajar di sekolah ini? Di antaranya, kami ada kelas tapis yang dijalankan pada setiap hari Ahad. Tapis ini disumbangkan bayaran guru dan ustaz-ustaz yang mendapat iktiraf daripada yang diiktiraf oleh Majlis Agama Islam Perlis Tuan. Dapat iktiraf dan yang dapat mengajar dan dibayar gaji oleh seorang alumni kita. Kita tengah tambah baik kemudahan-kemudahan kita ke arah pendidikan abad ke-21, kita tambah baik. Dan kita pegang digital, kita dah tambah baik bilik abad kita. Daripada bilik abad yang pertama kita tambah satu lagi bilik abad supaya pembelajaran ke arah PAK 21 itu lebih mantap. Seterusnya kita ada kelas komputer. Ini kerjasama dengan Universiti Sains Malaysia, di mana tenaga pengajarnya yang diiktiraf oleh USM. Okay, pelajar kita tuan, kalau habis SPM dia akan dapat 3 sijil. Sijil pertama adalah sijil SPM itu sendiri, sijil yang kedua adalah sijil tahfiz, dan sijil yang ketiga adalah sijil komputer yang diiktiraf oleh USM. Jadi pelajar kita ini, pelajar sekolah bangku saya putra yang keluar selepas tingkat 5 akan dapat sijil yang boleh digunakan di mana-mana, insyaAllah. Jadi ada inisiatif tu dengan sokongan daripada rakan-rakan guru, kita mohon sumbangan kepada satu syarikat yang memberi sumbangan 30 komputer. Jadi kita dari sumbangan itu kita buka cyber cafe untuk anak-anak pelajar ni, boleh digunakan pada hari Sabtu, Ahad ataupun sebelah petang. Dan saya pun uji lari sendiri, alhamdulillah sangat laju internet sekolah kita ni, sangat laju. Okey, seterusnya kita nak wujudkan suasana sekolah ini, suasana macam sekolah dalam keadaan dalam taman lah, dalam taman, budak dalam keadaan selesa. Taman harum manis kita ada, geopark kita ada belakang sana, kita ada tanam buah tin. Jadi pelajar-pelajar ni boleh mengenal pasti buah-buahan, terutamanya harum manis lah. Kita ada lebih kurang 100 lebih pokok harum manis untuk sekolah dan untuk pelajar-pelajar juga. Okay, apa yang kami boleh buat berbeza dengan sekolah lain? Kita dari segi persediaan tu, dari persediaan kita nak wujudkan sekolah dalam taman, ada garden dia, pelajar-pelajar dalam keadaan seronok. Seterusnya kita cuba wujudkan suasana di kelas tu dalam keadaan yang sangat kondusif. Di kelas tingkatan 5 kita dah pasang ke TV, mana guru-guru boleh gunakan kemudahan tersebut selain LCD. Seterusnya dari segi ni, tadi saya tunjuk bas lama kita tu. Bas lama ni kita nak cadangkan menjadikan dia cyber cafe. Kita akan buat jadikan sebagai lain dalam proses, insyaAllah. Dan cyber cafe dan mini library, pelajar-pelajar boleh duduk situ, alumni boleh datang nak tukar dia. Sebab saya tengok dalam Facebook tu, nampak tukar bas tu nampak cantik. Jadikan tempat untuk bersantai, membangun kaji pelajaran dan pelbagai. Dan seterusnya kokoh juga kita akan tingkatkanlah dari segi R&D. Baru-baru ni sebelum PKP saya dah pergi Panang School untuk berbincang tentang R&D, buat networking dengan sekolah di Thailand untuk tingkatkan R&D kita serta joint venture dari segi reka cipta kita, insyaAllah. Kita dah buat memorandum dengan dia. Kita akan belajar beberapa perkara yang apabila kami buat lawatan, beberapa perkara yang sangat baik yang kita boleh aplikasikan di sekolah kita, insyaAllah. Itu dari segi. Okay, sebenarnya ini adalah salam perkenalan. Salam perkenalan saya sebagai pengarah lah. Kalau dulu cikgu-cikgu mungkin kenal saya sebagai pengetua Semesti Avengers. Sekarang ni saya pengarah Perlis Avengers pula kot. Kan? Avengers juga. Jadi kita datang sebagai memegang memakai baju yang berbeza lah. Memakai baju yang berbeza. Mungkin sebab itulah mereka
nak bawa saya balik, sebab dengan harapan saya juga boleh berkongsi idea, boleh bantu Pak Din kita ni untuk sama-sama lah menaikkan. Saya pun mengharapkan Set Putra ni dia akan menjadi sebenarnya untuk membantu saya sebagai satu sekolah untuk sekolah-sekolah menengah di Perlis lah untuk benchmark. Tetapi kalau kita lihat pada situasi semasa ni, maksudnya saya rasa belum lagi lah. Belum lagi. Tetapi kita sedang bergerak ke arah tersebut. Kan? Jadi kalau antara KPI yang kita boleh lihat adalah minat pelajar untuk masuk ke sekolah ini. Jadi kalau sekarang ni, kalau Form 1 yang latest 80 orang dan bilangan keseluruhan 385. Sebenarnya dari segi facilities saya rasa is getting better lah. Getting better, dan budak pun akan rasa lebih selesa. So di bahagian itu kita dah menuju pada kebaikan. Cuma sekarang ni fokus kita nak tak nak, orang bila melihat sekolah ni dia akan lihat ranking lah. GPS. Saya pun sama. Form 1 saya tahu berapa orang? 130. Sebab apa? Sebab dia dah melihat ranking makin baik, facilities makin baik, dan mungkin dia juga lihat indeks kegembiraan yang kami boleh berikan pada anak-anak dia. Kan? Jadi itulah. Jadi insya-Allah kalau boleh saya sedia saja nak membantu, sebab saya melihat untuk kita mencapai GPS yang baik ni, cikgu-cikgu, dia memerlukan ekosistem yang lengkap lah. Dia tak boleh kita terus pressure anak-anak kita tu dengan akademik saja, sebab budak-budak sekarang ni dia punya pemikirannya lain. Kan, dia punya pemikirannya lain, jadi kita kena lengkapkan keseluruhan ekosistem tersebut. Jadi apa yang Cikgu Din bentang ni, memang saya nampak lah ekosistem tersebut, program-program tersebut telah berlangsung. Saya melihat ada dua perkara lah. Yang pertama sekali, aspek pengisian. Kita buat program, tapi pengisian tu kita tak kaji adakah dia memberi impak yang baik pada pelajar kita. Saya senang je. Kalau program tu gah macam mana pun, tapi dia tak memberikan impak, tak payah buat. Kalau program tu nampak lekeh-lekeh ya, tapi dia memberikan impak yang baik, saya akan tambah program tu. Jadi nak buat ni, cikgu kena gunakan OPPM. Kajian, kita boleh kaji. Program ni kita kena buang ke, kita kena kekal ke, kita kena tambah. Jadi tolong cikgu, setiap program, terutamanya program akademik, buat kajian impak. Kajian impak ni macam-macam lah boleh buat. Boleh bagi Google Form ke apa ke. Tapi Google Form takut tak betul lah. Budak-budak letak semua baik kan. Sedangkan dia tak mencapai. Kalau boleh kaji data dia lah. Okay, yang keduanya adalah approach kita. Strategi kita mengajar. Kalau dalam lesson ni, dalam PDPC adalah pedagogi kita. Kan, macam budak sekarang kita kena lihat jugalah. Dia tak berapa suka sangat cara-cara lama ni. Dia suka cara-cara baru. Ada IT sikit, ada gadget sikit. Kalau proses pentaksiran tu dia sukalah kalau kita bagi dia Kahoot ke, Quizy ke di akhirnya. Okey, dan juga kalau kita macam mana kita nak tackle soalan HOTS. Nak tackle soalan HOTS ni kena memastikan budak itu melalui pengalaman proses menghasilkan sesuatu. Kan, kalau takat middle order thinking skill dengan lower order thinking skill, boleh je mengajar melalui whiteboard saja ke apa ke, cara tradisional. Tapi HOTS, kalau tanya saya, you have to do PBL, project based learning. Kan, dan juga macam-macam lah. Okay, dari segi cara pengajaran kita, student centered, teacher centered. Jadi kena perkenalkan variasi pedagogi supaya pelajar-pelajar ini tak boring. Tapi yang paling penting sekali di akhirnya adalah proses pentaksiran. Kita nak kena tahu adakah pelajar itu telah memahami apa yang kita ajar. Kalau dia faham, kita dah settle. Kan, kalau tak faham, kita kena buat balik. Dan kalau ada yang masih tak faham, apa yang kita nak buat dengan budak yang tak faham itu. Sebab pada saya, orang duk tanya saya apa visi saya bila balik ke Perlis, saya cakap senang aja. Cikgu mengajar, budak belajar. Cikgu mengajar ni maksudnya cikgu mengajar sehingga budak faham, dan budak belajar sehingga dia faham. Jadi kalau proses ini berlaku, insya-Allah GPS kita akan mampu dinaikkan
Kan, dan juga kita kena support lah dengan aktiviti-aktiviti kurikulum yang lain. Sebab tu Din ni memang dia tak balik perlis ya. Kan, tapi alumni bawa dia balik perlis. Kan, jadi itulah untuk kita lengkapkan ekosistem supaya budak gembira, dia boleh main game dan sebagainya. Dan saya pun respect jugalah dia bawa budak dia pergi SBP 7, siap sewa cikgu saya lagi untuk mengajar budak-budak rugby. Jadi coach pun yang bawa budak keluar kurikulum ni pun kena bertanggungjawab juga. Kalau bawa berapa lesson budak tu miss. Jadi kena pastikan budak tu cover balik lesson tu. Tetapi kita kena lihat juga kelebihan-kelebihan yang kita ada. Kita ni budak kita 24 jam. Din nak buat kelas PJ pukul 12, pukul 1 pagi pun boleh. Cikgu nak buat kelas tambahan pukul 5, pukul 6 pun boleh. Sentiasa ada bersama-sama dengan kita. Apa masalahnya? Sekolah drama, dia balik, dia tidur di rumah, dia tak boleh dah. Kan? Jadi gunakanlah mana-mana yang sempat. Okey, jadi saya haraplah cuma jangan letakkan tekanan yang terlalu tinggi. Itu pun saya dah pesan pada Pak Din. Jangan duk push sangat cikgu-cikgu. Selagi cikgu-cikgu meletup, cikgu meletup, hang berkecai lah. Kan? Jadi maksudnya tak perlu nak kejar sekarang berapa? 2.48 nak turun pada 2. Kalau tanya saya, kalau boleh buatlah. Kalau tak boleh, capailah 2.1 ke apa ke dulu. Target turun 0.3 kan. Jangan kalut sangat. Buat pelan-pelan dan pastikan apa-apa program berkesan. Dan pada masa yang sama, pastikanlah di program-program lain itu berlaku. Sebab budak ni, kalau ekosistem dia kita tak saling lengkap melengkapi, dia takkan mampu. Sebab budak ni kita kena pegang hati dia. Kan? Dia nak study ke, dia nak dapat A ke apa, hati dia. Dan juga cakap yang mudah-mudah pada budak-budak. Jangan cakap pada pasal data. Kita nak capai bawah 2.0. Jadi setiap orang mesti GP apa S apa, dia tak faham. Cakap macam ni lah. Anak-anak, kita ni budak sekolah sains. Kan? Kerajaan bagi kita makan sehari berapa ringgit? Cuba anak-anak kira dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 berapa ringgit makan. Okey, jadi macam inilah. Kita ni sepatutnya berada, anak-anak patutnya berada di certain grades. Jadi letakkan minimum. Minimum saya nak kurang-kurangnya 6A atau 7A. Dan saya tak mau result ada D. Maksudnya kalau dia teruk sangat pun, MAT dia susah sangat pun, at least dia C. Sebab kalau budak kita ada D, E, F, itulah yang punca dia menarik turun GPS kita. Kan? Dan satu lagi nasihat saya, jangan terlalu fokus kepada budak straight A. Fokus kepada budak yang resultnya masih gagal. Resultnya masih E. Resultnya masih D. Fokus lebih yang itu. Yang straight A ni dah memang bagus lah. Kadang-kadang kalau kita kacau dia banyak sangat pun, dia ganggu juga sebab dia dah ada cara dia sendiri. Cuma yang mana yang tak berapa sure beberapa subjek yang nak dapat A tu, bantulah. Tapi jangan terlalu fokus kepada budak straight A sehingga kita meninggalkan budak yang bawah-bawah ni. Dan satu lagi nasihat saya, bila nak dekat SPM, lebih-lebihkanlah bersama dengan budak tersebut. Jangan buat jadual anjal yang ramai-ramai satu dewan, cikgu masuk, 2 orang duduk di belakang, seorang duduk perang, memang takkan berkesan. Pada ketika itu, pelajar-pelajar memerlukan sentuhan kita. Dia memerlukan hati dia dibelai. Jadi buatlah kelas macam biasa, dan kalau boleh kekerapan bertemu dengan mereka itu lebih kerap. Dan lagi satu, kalau tanya saya di semesti, program outreach itu sangat membantu. Program outreach. Kami di semesti 3 kali buat program outreach, tetapi bila budak pergi ke stesen-stesen tu, mereka kena ada checklist lah ataupun borang supaya dia mencari jawapan kepada sesuatu persoalan. Jangan dia pergi tengok lah. Macam ni. Pergi Cikgu Din, ya, kalau ada apa-apa yang saya perlu bantu sebagai pengarah, pengalaman ke. Sebab kita ni lebih kurang, Cikgu Din sebenarnya bermula dengan lebih baik daripada saya. Cikgu Din ambil sekolah ni berapa GPS? GPS 2.58. 2.58. Saya 3.19. Dah turun dah tu sikit, 2.48. Tapi saya turun banyak sikit lah. Saya turun 0.3. Tapi pengalaman tu kita boleh kongsi. Kan? Boleh kongsi. Dan tolonglah ikut pengetua, sama-sama kerja sama-sama. Din pun sebagai
orang yang budak-budak respect Din, betul. main negara, main rugby negara. Dan saya pun tengok dalam FB dia memang dia pun tidak melihat kepada sukan semata-mata lah. Dia pun memastikan supaya budak-budak sukan ini juga turut dijaga dari segi akademiknya. Jadi itu lah pertemuan kita. Salam perkenalan saya lah cikgu. Jadi kalau jumpa saya tegur-tegur lah. Dan insyaAllah lah kita sama-sama lah naikkan ranking polis. Tapi yang pentingnya kemejadian pelajar tu lah secara umumnya kita dapat bantu mereka lah supaya satu hari nanti mereka mampu untuk bersaing dalam IR 4.0 dalam zaman IoT dan mereka juga akan menjadi job creator. Bagaimana nak tingkatkan indeks kegembiraan guru-guru. Okey, yang pertamanya kita sebagai pengetua ni kena mampu coach lah. Kena mampu coach cikgu-cikgu. Kita jangan throw idea dan let the fish bite the bait. Kan? Kita kena ambil bait tu, bagi makan kepada ikan tu. Itu adalah dia punya inilah. Maksudnya kita kena betul-betul bimbing. Dan kita nak jadi, bila kita utarakan sesuatu, kita mestilah jadi seorang yang expert matter lah dalam perkara tu. Kalau kita katakan kita ni nak cikgu melaksanakan satu pedagogi, jadi kita yang sebenarnya kena bimbing tu lah. Dan proses nak dapat ilmu sekarang ni, saya rasa tak ada masalah. Sebab saya ni banyak saya dapat ilmu daripada YouTube ya. Kan tengok YouTube, kita faham lah. Bukan nak baca buku tebal tu tak mampu kita baca. Okey, dan kemudian nak melaksanakan sesuatu, let the teacher experience the processes. You kena experience the process dulu, barulah you boleh apply. Jangan you tak buat apa, you suruh budak buat. Sebab kalau you suruh terus budak buat, you takkan merasai susah senangnya nak buat perkara itu. Saya bagi contoh, saya di semesti, mesyuarat pertama nak buka sekolah. Kan? Selalunya 25 Christmas lah, 26, 27 kita mesyuarat. Saya tahu sekolah-sekolah lain akan bagi buku pengurusan, pengetua cakap sejam, fikir akan buka muka surat satu. Okey, ni cikgu JK ni, cikgu JK ni, cikgu JK ni. Macamlah cikgu tu bodoh sangat, tak boleh baca buku pengurusan tu. Kan? Bagilah buku tu, tapi apa yang kita buat? Kita buatlah bengkel. Tahun ni kita nak capai apa? Tahun 2020 kami di semesti nak capai cikgu mesti buat video pembelajaran. Cikgu mesti jadi YouTuber. Cikgu mesti boleh buat infografik supaya budak mudah faham, supaya budak mudah ingat. Jadi kita buat benda tu dalam bengkel-bengkel kita. Dia telah meresai benda-benda tu. Nak buat stamp. Kita duk cerita stamp. Cikgu tak tahu binatang apa kadang-kadang kan. Jadi kita bagi dia polystyrene, bagi dia enjin, dia buat boat. Sama-sama dalam satu grup buat boat. Itulah stamp. Macam mana nak memastikan boat tu boleh pergi straight. Jangan ingat senang buat boat. Saya ada tim saya, dia lepas boat dia macam ni. Pusing. Sebab kipas propeller tu, itulah dia stamp, itulah dia sains, itulah dia teknologi. Barulah dia faham, oh ini rupanya stamp. Kita cakap cikgu. Kadang-kadang cikgu kita bukan dia kerti apa pun. Dia ni kalau tanya, tak tahu apa pun stamp tu. Contohnya lah kan. Tapi dia ni cerdik. Kan, cikgu lecturer dia selalu puji. Jadi kita biar dia hadapi tu. Jadi saya harap untuk tahun ni nak pergi tahun depan, tukarlah approach mesyuarat yang pertama tu. Lepas tu biasanya buat mesyuarat panitia. Buku pengurusan, bangunan sekolah. Nasib baik tak bubuh muka Pak Din lepas ni. Ubahlah sikit kulit buku pengurusan ni kan. Buat macam majalah Clio ke apa ke. Bagi menarik sikit kan. Tentulah. Ataupun buat satu grafik harapan Set Putra untuk tahun 2021. Itulah benda-benda yang boleh menggembirakan cikgu. Kan? Tapi saya ingatkan kita sebagai middle leaders memastikan supaya kita boleh set satu borderline. Angan dia sampai gembira, sampai pengurusan kita jadi leisure fair. Bila dia jadi leisure fair ni, orang Perlis kata jadi bunga taik. Dia duduk seronok semua, dia seronok lah. Jadi kita kena tetapkan dia gembira pada satu tahap yang dia boleh mencapai KPI. Alright, jadi saya menjawab dulu no. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi saya happy lah tengok perkembangan sekolah ni. Nampak dah makin ceria dan cuma pengisian tu lah. Peganglah hati anak-anak kita, peganglah jiwa mereka kerana kita ni adalah cikgu yang bersama mereka hampir 24 jam. Jadi terima kasih. Ada lagi second program iaitu
pengarah akan tidur di asrama. InsyaAllah. Okey, tapi mungkin bila siap lah kot. Kan? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.